Let's get ready to the countdown. Salam sejahtera semua dan selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Puan Hao atau Cikgu Hao. Ini merupakan pecutan akhir untuk semester 2 Perakaunan STPM. Diharap pecutan ini dapat membantu pelajar-pelajar dan juga guru-guru perakaunan. Sebanyak 8 tajuk semester 2 yang akan ditunjukkan di sini, termasuk soalan dan juga jawapan serta tips-tips yang boleh digunakan semasa menjawab soalan . Kita akan mulakan dengan menulis formula untuk pengelasan kos, iaitu kos prima, kos overhead, kos kilang, kos tempoh, kos barang dijual, kos produk atau keluaran dan kos penukaran. Cikgu berharap pelajar akan cuba membuat dulu sebelum melihat jawapan supaya kelemahan dapat dilihat dan boleh tuliskan dengan pen merah. Baik, sekiranya pelajar sudah bersedia dan mengakhir dalam semua formula dalam pengelasan kos, pelajar-pelajar boleh mula menjawab soalan ini. Namun, apabila pelajar nampak ada inventory awal dan akhir, contoh di sini, bahan mentah akan melibatkan kos bahan mentah nanti dan untuk kerja dalam proses, dia akan memberi kesan kepada kos kilang dan sementara barang siap akan memberi kesan kepada kos barang dijual. Baik, cikgu berharap pelajar semua akan cuba membuat dahulu sebelum membuat semakan supaya pelajar tahu tentang kelemahannya sendiri. Baik, untuk soalan teori, saya hanya tanya beberapa soalan seperti yang ada dalam peperiksaan percubaan sekolah saya. Jadi, kalau pelajar ada soalan lain, anda jemput memberikan soalan itu di dalam komen YouTube ini.
Baik ya, untuk bahan biasanya saya akan ulang kaji kuantiti pesanan ekonomi sebab yang lain tu sangatlah senang ya. Jadi di sini pelajar perlu mengingati formula KPE, formula jumlah kos, bilangan pesanan dibuat ya, dan juga titik pesanan semula. Akhir sekali pelajar mesti tahu melakar graf KPE ya. Seperti biasa, setelah mahir dalam formula kuantiti pesanan ekonomi, bolehlah pelajar mencuba menjawab soalan ini. Selamat menjawab. Baik, sekiranya pelajar masih tidak faham ya jawapan soalan ini, anda boleh memberi soalan itu di dalam bahagian ataupun ruangan komen ya dalam YouTube ini. Baik, untuk soalan overhead, biasanya kita perlu mengetahui pelarasan overhead lebih serap dan juga pelarasan overhead kurang serap. Ya, supaya nanti kita akan gunakan pelarasan ini di bahagian pengekusan serapan nanti. Baik ya, tiba bahagian pengekusan tempahan kerja di mana cikgu di sini memberi format yang paling lengkap lah ya, bermakna soalan yang paling lengkap ya, bermula dari pengagihan overhead tak langsung kepada semua jabatan, iaitu Jabatan Pengeluaran dan Jabatan Perkhidmatan. Kemudian kita akan buat pengagihan overhead daripada Jabatan Perkhidmatan kepada Jabatan Pengeluaran ya, iaitu melalui dua kaedah. Kaedah langsung itu soalan yang selalu ditanyakan dan juga kaedah jujukan. Baik, kemudian jumlah overhead Jabatan Pengeluaran ya, akan dibahagi dengan asas ya, mengikut soalan ya. Ini adalah untuk mencari kadar pratentu overhead sesuatu kejabatan ya. Kemudian soalan akan meminta mengira jumlah kos ya. Jadi di sinilah kadar pratentu overhead akan digunakan untuk mencari overhead berubah. Ya, biasanya jika soalan yang lebih mudah ialah apabila pelajar diminta hanya menggunakan kaedah terus mengagihkan overhead Jabatan Perkhidmatan kepada Jabatan Pengeluaran saja. Jadi selamat mencuba soalan yang seterusnya. Baik, untuk soalan ini pelajar mesti tahu mendapatkan maklumat daripada jadual yang diberikan ya. Biasanya cikgu dapati pelajar saya tidak dapat memahami ataupun mendapatkan ataupun menggunakan maklumat yang ada dalam jadual. Jadi cubalah menjawab. Baik, bagaimana soalan ini? Ya, mungkin agak susah juga, tapi janganlah putus asa ya. Cubalah beberapa kali sehingga mahir dan faham tentang bagaimana kita agihkan dan kemudian kita cari kadar penyerapan overhead sehingga ke jumlah kos ya. Memang pelajar boleh menguasainya setelah beberapa kali latihan. Baik, untuk soalan teori
cikgu di sini hanya gunakan soalan yang ada dalam kertas peperiksaan percubaan sekolah cikgu ya. Jadi masih ada banyak lagi soalan yang belum ditanya ya. Pelajar bolehlah memberi soalan sekiranya tidak tahu menjawab dalam bahagian komen YouTube ini, dan jangan lupa perlu subscribe untuk tajuk-tajuk semester 3 nanti. Baik, untuk topik pengekusan marginal dan juga pengekusan serapan, pelajar mesti tahu mencari atau mengira kos seunit untuk pengekusan marginal dan juga kos seunit pengekusan serapan. Kemudian pelajar akan diminta untuk menyediakan 2 penyata pendapatan ataupun salah satu daripadanya. Ya, itu saja soalan yang tanya. Sementara untuk teori, dia akan tanya apakah yang menyebabkan perbezaan untung bersih di antara 2 kaedah ini, dan mungkin ada juga soalan yang lain yang pelajar boleh rujuk selepas ini. Baik, untuk kos seunit, pelajar mesti memastikan yang overhead tetap tidak diambil kira dalam pengekusan marginal. Kadang-kala soalan ada minta pelajar menyediakan ataupun mencari kos seunit, tapi kadang-kala dia tak tanya, tapi pelajar perlu cari juga. Baik, untuk format penyata pendapatan pengekusan marginal, pelajar mesti mengingati format ini dan biasanya saya galakkan pelajar untuk menyediakan penyata pendapatan mengikut pengekusan marginal dahulu kerana dia lebih senang, dan juga kita boleh cari untung bersih pengekusan serapan dengan untung bersih pengekusan marginal sekiranya betul supaya kita boleh double check. Baik, untuk pengekusan marginal ini pelajar mesti ingat ataupun mesti tak boleh lupalah untuk tolak semua yang berubah dahulu dan kita gunakan margin caruman kemudian baru ditolak dengan kos tetap jadi ini sangatlah penting dan cuba tunjukkan jalan kerja untuk inventory awal, kos kilang dan juga inventory akhir. Sebenarnya ada juga cara yang lebih pendek, iaitu menggunakan kos barang dijual tapi biasanya saya lebih suka kalau pelajar buat di bahagian penyata pendapatan pengekusan serapan Okey, sekarang kita pergi kepada format pengekusan serapan. Di sini pelajar mesti pastikan sama ada terdapatnya overhead lebih serap atau kurang serap Sebenarnya ada cara lain juga ada pelajar yang buat di luar tapi yang sepatutnya ialah buat selepas inventory akhir selepas ditolak inventory akhir. Kalau lebih serap kita akan tolak dan kita akan campur jika kurang serap. Itu yang sepatutnya. Tapi ada juga yang campur lebih serap di luar iaitu bersama dengan ruangan jualan tapi tak kira mana semua catatan ini diterima Di sini kita akan juga nampak terdapatnya untung kasar dan bukan margin caruman. Ini untung kasar ialah seperti biasa yang kita buat kan.
Baik, kemudian kita akan tolak belanja ya. Belanja saja ya. Kita tak ada bezakan kos berubah dan kos tetap di sini. Okay, seterusnya ialah soalan teori. Biasanya ditanya kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi di sini saya telah sediakan tiga jawapan untuk setiap bahagian. Ya. Satu lagi soalan yang popular ya, yang selalu ditanya ialah hitungkan perbezaan untung atau rugi bersih. Ya. Daripada perbezaan dua kaedah ini, ya, anda perlu buktikan. Ya. Jadi mengikut jawapan itu, pelajar dapatlah pelajari. Ya, inilah jawapan ya untuk soalan teori tadi. Jadi cikgu berharap ya pelajar-pelajar dapat mengingati ya. Di sini ada satu cara ataupun tip ya, iaitu apalah kebaikan ya pengekusan marginal, dia akan menjadi keburukan untuk pengekusan serapan ya, dan sebaliknya. Ya, jadi cikgu sudah aturkanlah supaya ya senang diingat. Ya, itu cara cikgu ajar kepada pelajar cikgu juga. Ya, dan juga pendapatan berbeza disebabkan oleh overhead tetap ya yang diserap ya sebagai kos produk ya dalam pendekatan ya pengekusan serapan ya, sedangkan pengekusan marginal tidak. Seterusnya, pelajar bolehlah cuba menjawab ya soalan ini. Selamat mencuba. Inilah jawapannya kepada soalan tadi. Jadi kalau pelajar masih tak faham ya bahagian-bahagian yang tertentu, ya bolehlah ya tulis soalan ya pelajar di bahagian komen supaya saya ya akan cuba ya menjawab secepat yang mungkin sebelum peperiksaan sebenar STPM nanti. Ya, untuk tajuk analisis kos volume untung ini, pelajar perlu ya mengetahui ataupun menghafal ya formula-formula yang tertentu. Yang pertama ialah titik pulang modal dalam unit dan juga titik pulang modal dalam ringgit. Kemudian diikuti dengan margin caruman seunit dan juga margin keselamatan serta peratus margin keselamatan ya. Pelajar juga perlu tahu ya melakar graf TPM ya. Sila rujuk jawapan. Baik ya, selamat menjawab soalan ini. Jadi di sini soalan meminta pelajar mencari titik pulang modal dalam unit ya dan ringgit dan juga peratus margin keselamatan ya. Ini soalan ya peperiksaan percubaan sekolah cikgu ya. Kemudian pelajar perlu melakar ya graf ya, dan di situ juga biasanya ada soalan ya situasi di mana seperti harga jualan dinaikkan ya ataupun volume jualan dijangka jatuh. Jadi pelajar mesti ya ingat ya bila ada soalan sedemikian ya kita mesti gunakan yang asal ya, bermakna TPM yang asal ya, sebab setiap soalan itu dia adalah sendiri ya, tersendiri dan tidak berkait ya antara satu sama lain ya.
Baik ya, nampaknya soalannya hasilnya untuk bahagian 3 lah ya. Jawapan agak susah sikit tapi pelajar boleh cuba Ini soalan yang paling susah lah kalau ditanya ya. Pelajar boleh ya belajar ya sesuatu yang susah dulu ya. Biasanya soalan agak senang. Baik ya, tiba tajuk ke-6 iaitu pembuatan keputusan. Di sini pelajar akan mempelajari apakah ciri-ciri course relevant, sebab itu akan membantu dalam membuat keputusan nanti ya. Pelajar mesti tahu apakah ciri course relevant itu dalam setiap keputusan yang akan dibuat nanti ya. Jadi di sini ada keputusan jangka pendek dan juga keputusan jangka panjang. Okey ya, ciri-ciri course relevant. Jadi biasanya course relevant ini ya yang terlibat ialah course berubah ya, macam course bahan mentah, kos langsung ya, kos overhead yang berubah. Selain daripada itu, kita ada kos masa depan. Bermakna apakah kos yang akan terlibat ya sekiranya kita nak laksanakan projek ini. Jadi itu ialah kos yang akan terlibat ya pada masa depan ya. Lagi satu ialah kos yang boleh dielak ya, iaitu kos yang boleh dijimatkan ya sekiranya projek itu ingin membuat keputusan untuk membeli ataupun tutup jabatan ataupun menerima pesanan khas ya. Satu lagi ialah kos yang berbeza antara alternatif ya. Bermakna hanya salah satu bahagian yang kita boleh tuliskan ya, sama ada tolak ataupun campur. Hai ya, kita juga perlu tahu ya format untuk membuat keputusan ya, sama ada jangka pendek ya ataupun jangka panjang ya. Di sini lebih kepada jangka pendek ya. Yang pertama contohnya buat atau beli. Jadi kalau pelajar ingat format ini, lebih senanglah pelajar untuk menjawab ya. Ini cara ya yang cikgu ajar kepada anak murid sendiri supaya ya mereka tahu memulakan jawapan ya daripada soalan. Seterusnya ialah untuk membuat keputusan jangka panjang ya. Biasanya soalan akan tanya tempoh bayar balik dan juga nilai kini bersih ya. Jadi di sini ya untuk tempoh bayar balik ya, ini bermakna berapa tahun ya yang perlu digunakan untuk mendapat semula pelaburan ya. Untuk nilai kini bersih, pelajar perlu merujuk kepada jadual nilai kini yang akan diberi. Di sini pelajar perlu tahu ya apakah faktor diskaun ataupun kos modal ya, biasanya ada di dalam soalan. Apabila pelajar dah mahir ya dengan format yang telah diberikan, pelajar bolehlah mula ya cuba soalan ya, dan di situ ada jawapan ya. Diharap pelajar cuba sendiri dahulu sebelum rujuk kepada jawapan ya, sebab ini adalah untuk menguji sama ada pelajar faham atau tidak ya apa yang telah dipelajari. Selamat menjawab soalan ini. Untuk soalannya sedemikian ya, pelajar perlu menggunakan jadual ya nilai kini untuk memilih projek ya
selain daripada kaedah tempoh bayar balik yang lebih senang, ya. Selain daripada itu ada juga soalan teori ya yang diberikan. Selamat menjawab. Baik, jawapan bukanlah susah sangat, tapi kalau pelajar masih menghadapi masalah untuk jawapan tersebut ataupun ada pertanyaan, sila tuliskan soalan itu di bahagian komen dan saya akan cuba jawab secepat mungkin ya. Yang penting pelajar mesti subscribe ya. Jadi bila pelajar komen saya akan tahu ya segera. Baik ya, untuk tajuk pengukusan piawai, ini banyak formula yang pelajar perlu ingat ya. Tapi di sini ada satu juga tip lah ya. Sekiranya soalan hanya tanya variance bahan mentah dan variance buruh langsung, pelajar mesti jawab sebab senang sangat ya. Tetapi sekiranya ada variance overhead berubah dan overhead tetap, pelajar masih boleh menjawab ya, tapi perlu lebih tambahkan ya latihan ya untuk bahagian tersebut sebab dua bahagian itulah yang paling susah. Untuk formula ya analisis variance ini, cikgu selalu galakkan pelajar guna singkatan ya dalam bahasa Inggeris ya. S itu ialah standard, A itu ialah actual ya, macam Q di sini ialah quantity, rate ialah kadar ya, hour H ialah untuk jam ya. Jadi senanglah pelajar untuk mengingati formula ini. Dan ini jugalah formula yang akan digunakan di universiti nanti ya. Jadi pelajar boleh biasakan diri ya sekiranya pelajar ingin meneruskan pengajian ke peringkat perakaunan ya di universiti nanti. Baik kita tengok contohnya macam variance harga dia ada kaitan dengan harga So di sini cikgu juga ada galakkan pelajar gunakan standard dulu tolak dengan actual. Kenapa? Sebab daripada segi matematik dia akan memudahkan kita membuat keputusan sama ada memuaskan atau tidak memuaskan Ini juga salah satu daripada tip yang pelajar perlu ketahui semasa membuat soalan sedemikian Yang kedua, variance penggunaan bahan, jadi dia ada kaitan dengan kuantiti. Jadi standard quantity tolak actual quantity kali dengan standard price sama juga untuk kadar buruh langsung kecekapan buruh langsung, perbelanjaan overhead berubah dan kecekapan overhead berubah. Untuk dua bahagian ini formula mereka sama saja hanya beza dia satu buruh langsung, satu overhead berubah Yang formula dia standard rate tolak actual rate kali dengan actual hour dan untuk kecekapan kita akan guna standard hour tolak actual hour dan kali dengan standard rate Okey yang akhir sekali ialah variance perbelanjaan overhead tetap Jadi di sini kita gunakan overhead tetap belanjawan kita akan tolak dengan overhead tetap sebenar dan untuk yang akhir volume overhead tetap ialah overhead tetap standard sebenar tolak dengan overhead tetap belanjawan. Jadi pelajar perlu mengingati formula ini Lagi satu tip ialah kalau ada masalah untuk mengingati formula ini pelajar perlu lihat semua ataupun lihat sepintas lalu semua formula ini sebelum masuk ke dalam bilik peperiksaan dan bila nampak ada soalan terus tulis keluar dulu formula supaya nanti kita tidak keliru macam mana formula itu patutnya. Tibalah masa untuk menjawab soalan Selamat mencuba. Ini juga merupakan soalan
yang saya dapat daripada sekolah lain, ya. Dan di sini saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kawan saya atau junior saya yang di sini saya menggunakan soalannya, ya, kerana didapati soalannya lebih lengkap, ya, lebih menyeluruh, menanya semua variants. Baik, macam mana, ya, soalan ini, ya? Cikgu berharap, ya, pelajar semua dapat menjawab dengan baik, ya. Sekiranya masih ada soalan, bolehlah tanya di bahagian komen, ya, dan ingatlah, ya, mesti subscribe supaya saya akan ketahui, ya, komen ini dan saya boleh jawab secepat mungkin. Baik, ya, akhirnya tiba topik yang terakhir yang saya akan buat dalam kejutan ulang kaji ini, iaitu pengukusan proses, ya. Di sini pelajar mesti tahu, ya, format untuk menyediakan jadual unit setara, jadual kos, ya. Kemudian soalan akan tanya bagaimana, ya, nak mengira kos barang siap, ya, dan juga kos kerja dalam proses akhir. Jadi sebenarnya jadual unit setara ini disediakan kerana adanya kerja dalam proses akhir, ya. Sekiranya tak ada kerja dalam proses akhir, kita tak perlu sediakan jadual unit setara, ya. Selamat mencuba. Baik, ya. Nampaknya banyak format yang cikgu kenalkan di sini, ya. Jadi pelajar mesti mengingati format ini supaya memudahkan pelajar menjawab soalan, ya. Macam untuk jadual pengeluaran unit setara, kita perlu ada input dan output, ya. Tapi kadang-kala kita tidak perlu sediakan inputnya. Input hanya untuk memastikan yang outputnya, jumlah output kita adalah betul, ataupun sekiranya, ya, KDP akhir, ya, tidak diberi, ya, ataupun salah satu kos tersebut tidak diberilah, ya. Dan di sini untuk jadual pengeluaran unit setara, pelajar, ya, perlu pastikan, ya, untuk barang siap memang tak ada masalah, 100% siap, ya. Jadi hanya salin saja jumlah dia di sini semua unit. Dan tetapi untuk KDP akhir, pelajar perlu hati-hati. Biasanya bahan langsung ialah 100%, tapi buruh dan overhead, ya, biasanya peratus akan diberikan. Contoh macam 60% ataupun 80%, ya. Jadi pelajar mesti kali, ya, dengan jumlah unit, ya, untuk KDP akhir tersebut, ya. Baik, seterusnya kita ada jadual kos. Di sini saya tak tulis. Baik, di sini untuk cari kos kita perlu campurkan kos awal dengan kos semasa untuk dapat jumlah kos, dan jumlah kos ini akan dibahagikan dengan unit setara yang kita buat tadi, ya, untuk dapat kos seunit untuk setiap bahagian, ya. Baik, untuk barang siap kita tak perlu asingkan, ya, kos-kos tersebut, kos seunitnya maksud saya. Jadi boleh terus guna unit siap, ya, yang ada di bahagian jadual pengeluaran unit setara untuk kali dengan kos seunit yang telah dicampurkan, ya. Tetapi untuk KDP akhir, iaitu kerja dalam proses akhir, semua bahagian perlu dibuat berasingan kerana, ya, kerana disebabkan oleh apa? Kerana disebabkan oleh unit, ya, setara yang berlainan, ya, menyebabkan kos seunit juga berlainan, ya. Jadi itu yang paling penting, ya, yang pelajar-pelajar perlu ketahui. Selamat mencuba untuk soalan ini, ya. Seperti biasa tadi, ya, saya nak kata soalan dia mesti tanya, ya, unit pengeluaran setara, ya. Jadi pelajar boleh sediakan, ya, jadual pengeluaran unit setara, ya, untuk mengetahui unit-unitnya. Kemudian akan gunakan di bahagian kos kerja siap, iaitu
pelajar perlu sediakan jadual kos ya. Dan akhir sekali soalan perlukan kos kerja dalam proses akhir sahaja ya. Kadang-kadang dia juga minta barang siap ya. Jadi barang siap sangat senang, hanya kerja dalam proses, kita perlu buat lebih sedikitnya jawapan. Itu saja. Selamat menjawab. Hai, macam mana soalan ini? Ya, jadi rujuklah ya jawapan ini ya selepas pelajar sudah cuba membuatnya ya. Di sini format untuk jadual kos saya juga beri sedikit berlainan ya daripada apa yang saya bagi tadi ya. Jadi itu juga satu cara ya, bukannya salah ya, hanya format dia lain sedikit ya. Memang teks pun ada ya, tapi memang ya format berlainan ya. Saya dapati inilah yang paling senang ya. Jadi pelajar sendiri buat keputusan ya, nak pilih mana satu format, asalkan boleh dapat jawapan. Akhirnya pecutan untuk perakaunan semester 2. Cikgu berharap semua tajuk-tajuk ini dapat membantu pelajar-pelajar sekalian. Namun ya, ada satu tajuk iaitu pengepusan perkhidmatan yang cikgu tidak terangkan di sini kerana tajuk tersebut ya, adalah soalan yang logik ya, bermakna tak ada format yang tertentu ya yang boleh mencari jawapan. Jadi saya rasa pelajar ya bolehlah belajar daripada cikgu masing-masing bahagian topik itu, sebab bahagian topik itu memang tak ada satu ya jawapan yang satu saja ya. Jadi itu harapan saya. Anda akan maju jaya dalam STPM kamu, bukan hanya dalam perakaunan tetapi juga dalam subjek lain ya. Di sini saya juga meminta jasa baik semua pelajar untuk mensubscribe ya channel saya untuk semester 3 dan juga semester 1 nanti ya. Saya akan cuba sediakan ya sebanyak yang boleh. Masa pun tak cukup untuk saya sediakan ya. Sebarang komen, sila komen di bahagian ya komen ya dalam YouTube ya. Dan sekiranya pelajar subscribe, komen itu akan lebih cepat sampai kepada saya ya. Sekian, terima kasih. Guru-guru semua, guru-guru perakaunan ya, semua juga boleh ya subscribe channel saya. Semoga cikgu-cikgu perakaunan lain boleh memberi ya komen ya yang mungkin ya perlu untuk memperbaiki ya channel saya. Sekian, terima kasih.